Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Adam bin Wan Abdullah daripada Eksekutif Kewangan daripada Hala Travel. So, di sini saya ingin menunjukkan slogan Hala Travel kami, iaitu Travel Through the Land, iaitu Iran, dan juga boleh nampak nombor telefon kami di situ tertera di bawah, dan juga alamat kami iaitu HQ kami juga. Di sini saya ingin menciangkan tentang Hala Travel agensi kami sendiri, iaitu Hala Travel untuk pergi ke Iran. So, introduction terhadap agensi kami ini adalah Hala Travel ini juga dicipta untuk memberikan perkhidmatan kepada pelancong-pelancong kami tentang kaedah melancong negara Iran dengan betul, supaya mereka tidak tertipu ataupun terpedaya dengan scammer-scammer di luar sana. So, kami akan menjaga dengan baik tentang pelancong-pelancong kami, dan juga why do you need to choose us, because kami mempromosi dan juga mengesyorkan serta membimbing kepada para pelancong tentang hal-hal berkaitan dengan tepat tarikan pelancong yang seringkali dilalui oleh pelancong-pelancong lain. Manakala juga kami mencadangkan kadar sewa hotel dan juga kadar sewa kenderaan yang berpatutan kepada kamu semua, iaitu pelancong-pelancong di luar sana yang terdapat di negara Iran. So, malah kami juga mengadakan aktiviti yang menggalakkan para pelancong untuk mengenal lebih dalam lagi pandai segi kebudayaan, agama yang dianuti, kumpulan-kumpulan masyarakat setempat, pakaian tradisional, jenis-jenis makanan asas, dan tempat-tempat menarik serta ibadah. Fun fact iaitu jumlah pengguna agama Islam di sana juga adalah 99%. Penganut minoriti lainnya adalah juga penganut Hindu, Bahai, Media dan Yarsan. Tambahan pula kami mempunyai objektif kami sendiri, iaitu terdapat 5 juga objektif, iaitu yang pertama untuk mempelajari gaya hidup masyarakat negara luar, yang kedua pula bagi mewujudkan peluang kerjasama antara masyarakat negara luar dalam sektor perniagaan, yang ketiga pula meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu dan nilai-nilai murni yang diterapkan oleh masyarakat di luar negara, yang keempat pula untuk mempelajari tentang keagamaan, kesenian serta budaya di negara asing. Sekali juga untuk melawat dan menimba ilmu di mana-mana yang sejarah. Seterusnya, saya Ahmad Haikal bin Marizam ingin menceritakan tentang seni bina di Iran. Kesenian di Iran. Kesenian di Iran ni terbagi kepada 3, iaitu seni bina, sastra dan seni, dan juga persembahan di Iran. Persembahan seni di Iran. First sekali, seni bina di Iran. Seni bina di Iran ni telah berubah secara drastik daripada dinasti ke dinasti di Iran. Seni bina di Iran ni boleh terbagi kepada 2, iaitu Zoroastrian dan juga Islam. Zoroastrian ni pra-Islam lah, senang cerita. Antara bangunan Zoroastrian yang terkenal adalah Persepolis. Persepolis ni macam pernah dengar. Persepolis ni bangunan yang telah dibakar oleh Alexander the Great dan juga Nakshi Rustam. Siapa yang pernah tengok movie tahulah. Lepas tu Persepolis ni merupakan sebuah nekropolis purba yang mempunyai pelepasan tulisan rumit yang diukir pada sekitar tahun 1000 sebelum Masihi, macam itulah. Itu untuk Zoroastrian. Untuk Islam, bangunan Islam yang terkenal adalah dataran Nakshijahan ataupun Masjid Gua Harsyad dan juga Masjid Jamkaran. Itu antara bangunan Islam yang terkenal lah. Yang paling famous biasanya dataran Nakshijahan ni. Seterusnya kita masuk yang kedua, sastra dan seni. Komponen sastra di Iran ni yang dia mementingkan dari segi gubahan lisan dan juga teks bertulis. Gubahan lisan dan teks bertulis. Jadi biasanya kesusastraan ni di Iran ni, kesusastraan ni dia milik semua orang. Sebab setiap kumpulan etnik yang tinggal di Iran ni dia ada tradisi sastra yang berbeza, seperti ikut dengan Azerbaijan. Dia mempunyai masing-masing dia punya dari segi sastra. Lepas tu biasa puisi lah. Puisi ni adalah salah satu bentuk sastra yang digunakan oleh orang Iran sejak zaman dulu lagi
untuk mengekspresikan perasaan dia orang, perasaan cinta ke, marah ke, perasaan sedih ke, happy ke. Dia gunakan puisi. Sebab tu setiap kali di peringkat kebangsaan kan, antarabangsa, kalau penyanyi Iran ni dia terkenal lah sebab dia punya penyampaian puisi tu mengikut tradisi dia, memang dia untuk menyampaikan segala kisah-kisah dia. Dia rasa sedih ke, dia rasa happy ke. Tu untuk sastra dan seni lah. Okay, satu lagi lah, kalau seni di Iran ni biasa di Iran ni dia akan minyak ni kan. Minyak dia bahan utama, tapi bahan kedua dia permaidani. Nak cakapnya permaidani dia ni dia ukir macam-macam bentuk dia macam bila orang tengok cantik kan, dia ukir. Itu permaidani. Permaidani bukan sumber kedua terbesar di Iran lah. Okay, dan last sekali kita seni persembahan di Iran. Seni persembahan di Iran ni biasa muzik muzik kat Iran ni dia lain sikit. Sebab muzik kat Iran ni dia mempengaruhi dan membentuk muzik di Arab dan juga Turki. Sebagai muzik di Iran terdapat pelbagai jenis genre. Okay, sampai daripada genre klasik sampai genre moden. Okay, tapi yang klasik dulu bukan dia macam sekarang lah. Cuma dari klasik dulu ada alat-alat dia tersendiri. Antara alat yang terawal di Iran adalah trompet. Trompet emas, trompet tembaga, trompet perak. Okay, untuk memainkan muzik dari tahun 2200 dan 1750 sebelum Masihi lah, macam tu. Okay, lepas tu di Iran juga terdapat tarian. Dia macam tarian ni dia ikut kumpulan etnik masing-masing lah. Sebab setiap etnik tu ada kumpulan tarian masing-masing dia. Tarian ni biasa lah. Tarian ni dia bertarian yang berkuasa sehinggalah buat tarian yang makhluk halus. Itu kat Iran lah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Akmal bin Zulkarnain. Pada hari ini saya ingin bercerita tentang masakan dan juga makanan yang terdapat di Iran. Okey, mari kita teruskan. Okey, mari kita mulakan. Okey, perkenalan untuk masakan di Iran. Okey, masakan Iran atau diromanai sebagai Aspazi Irani merujuk kepada amalan masakan Iran. Disebabkan penggunaan istilah Parsi secara sejarah yang lazim untuk merujuk kepada Iran di dunia barat, ia secara alternatif dikenali sebagai masakan Parsi, walaupun orang Parsi hanyalah salah satu daripada banyak kumpulan etnik Iran yang telah menyumbang kepada tradisi masakan Iran. Masakan Iran telah membuat hubungan yang meluas sepanjang sejarahnya dengan masakan wilayah jirannya, termasuk masakan Kaukasia, masakan Asia Tengah, masakan Yunani, masakan Levantine, masakan Mesopotamia, masakan Rusia dan masakan Turki. Antara lain aspek masakan Iran telah diterima pakai oleh masakan India dan juga masakan Pakistan melalui pelbagai kesultanan Parsi bersejarah yang berkembang pesat semasa pemerintahan Islam di benua kecil India. Dengan yang paling ketara dan memberi kesan dalam pemerintahan ini ialah Empayar Mughal. Masuk pada jenis masak dan herba. Masakan Parsi atau masakan Iran adalah pelbagai, dengan setiap wilayah mencirikan hidangan, tradisi dan gaya memasak yang berlainan mengikut rantauan mereka. Hidangan utama tipikal Iran ialah gabungan nasi dengan daging, sayur-sayuran dan kacang. Herba sering digunakan bersama dengan buah-buahan seperti plum, delima, quince, prune, aprikot dan kismis. Ciri-ciri rempah ratus dan perasa Iran seperti kunyit, limau kering dan sumber perisa masam lain. Kayu manis, kunyit dan pasir dicampur dan digunakan dalam pelbagai hidangan. Di luar Iran, kehadiran kuat masakan Iran boleh didapati di bandar-bandar dengan populasi diaspora Iran yang ketara, iaitu London, kawasan Teluk San Francisco, Toronto, Houston dan terutamanya di Los Angeles dan sekitarnya. Okay, selain itu kita masuk kepada masakan kebangsaan mereka yang digunakan, selalunya nasi, roti. Jadi nasi dan roti ni bukan macam makanan utama, tetapi kalau untuk manis-manisan ataupun cuci mulut, mereka menggunakan buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga minuman dan manisan. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Rizman Berazali dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang beberapa
jenis pakaian masyarakat Iran yang terdiri daripada kaum lelaki dan kaum wanita. Setiap pakaian tradisi masyarakat Iran mempunyai kelebihan tersendiri, terutamanya untuk menghadapi keadaan cuaca yang ekstrim ketika mereka melakukan penghijrahan. Jadi, di dalam slide pembentangan ini saya akan membentangkan tentang pakaian tradisi masyarakat Iran. Yang pertama ialah pakaian tradisi Bakhtiari. Pakaian Bakhtiari nomad agak serba boleh dengan mengambil kira keadaan cuaca ekstrim yang mungkin mereka hadapi semasa penghijrahan, di mana lelaki memakai tunik seluar yang lebar dan topi bulu yang diperbuat pada kambing biri-biri. Bagi kaum wanita, skirt berwarna-warni dan berlapis yang dipadankan dengan jaket padanan adalah perkara biasa. Dengan tudung labuh mereka dihiasi dengan rekaan atau perhiasan yang dijahit tangan. Pakaian tradisi masyarakat Iran Bakhtiari ini kebiasaannya dipakai oleh pakaian pengembara, iaitu semasa mereka melakukan penghijrahan. Yang kedua ialah pakaian tradisi Qashqai. Pakaian tradisi Qashqai khusus kepada kaum wanita Iran, di mana ianya berasal daripada Turki. Qashqai adalah satu lagi suku nomad di mana wanita dengan memakai skirt tebal berlapis berwarna-warni dan tudung panjang yang disematkan di bawah dagu, yang membolehkan potongan rambut longgar itu memingkai wajah mereka. Topi bulat lelaki dibuat daripada bulu biri-biri yang unik untuk suku ini. Seperti yang terdapat dalam raja di dalam slide ini, ialah pakaian khusus bagi kaum wanita Qashqai. Yang terakhir ialah Baluchi. Baluchi merupakan pakaian yang menyerupai negara-negara jiran seperti Pakistan dan Afghanistan. Bagi lelaki, mereka memakai seluar panjang, baju longgar berserta serban, bersama-sama dengan seluar dan gaun paras lutut bersulam warna-warni. Bagi wanita pula, mereka menghiasi diri mereka dengan gelang emas, rantai dan kerangsang serta selendang yang lebih panjang, sering menutupi kepala dan bahu mereka. Gambar rajah di atas merupakan salah satu contoh pakaian tradisi masyarakat Iran Baluchi yang dipakai oleh lelaki dan kaum wanita. Sekian dari saya, terima kasih. Dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zunurai bin Ibn Malik. Saya akan menerangkan tempat-tempat yang menarik di Iran. So, Iran ni tempat yang banyak menarik di Iran iaitu tempat yang bersejarah lah. Ramai pelancong datang ke Iran. Banyak mereka banyak pergi ke tempat-tempat yang bersejarah. Saya teruskan. So, seperti di skrin, tempat yang bersejarah adalah Persepolis, adalah ibu kota upacara Kekaisaran Asia yang terletak di dataran dikelilingi oleh pegunungan Zagros, selatan Iran. Di sini terdapat tamadun-tamadun yang lama, struktur binaan dia tetap ada lagi di sini. So yang kedua adalah dataran Nasyi, Jahan, ini berada di tempat bersejarah yang penting dan tempat salah satunya yang merupakan UNESCO warisan dunia. Ketiga ialah tempat menarik yang biasanya berada di Iran dan berada di Iran adalah Masjid Al-Arshad, adalah salah satu masjid paling popular di Iran. So banyak pelancong mengambil gambar di sini. So yang keempat iaitu Masjid Jamkran, iaitu satu masjid penting utama di Jamkran ialah kampung di pinggir bandar kaum Iran. So Iran ni kebanyakannya adalah negara Islam, mempunyai sejarah Islam yang amat banyak. Yang ketiga yang saya nak highlightkan dekat sini ialah Tabriz, Masjid Biru, dengan sejarah lebih daripada 4,500 tahun. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa Tabriz adalah salah satu bandar yang paling lama dihuni di seluruh dunia. So sejarah Islam banyak berlaku di sini. Pada masa lalu yang mendalam, sekarang mendedahkan dirinya dalam lapisan kegemegahan seni bina. Struktur dia kalau nak tengok daripada 4,500 tahun masih kukuh struktur bangunan masjid tersebut. So satu lagi yang mesti dilihat adalah salah satu bazar Tabriz yang luas, dikenali sebagai salah satu tempat perdagangan besar jalan sutera lama.
Hari ini siling masjid tersebut serta berkubah dari pusat saudagar kuno masih pecah dengan perhiasan emas berkilau dan kapet merah-merahan. Okey, itu saja daripada saya, tempat yang menarik di Iran. So, sekian dari saya. Terima kasih. Okey. Hai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Nur Hakim bin Talib. Saya daripada ahli kumpulan Halal Travel untuk proposal culture festival and video assignments for this year 2021. Dan untuk anda semua, ini adalah video untuk yang terakhir penutup pada saya sendiri. Kawan-kawan saya telah menceritakan di negara Iran banyak yang bagus, yang negara yang menarik, tempat-tempat yang menarik, makanan yang bagus, pakaian yang bagus, pakaian yang cantik, yes, dan budaya-budaya mereka yang di sana kita boleh ambil sebagai kehidupan mereka untuk masuk ke dalam Malaysia. Dan saya ingin memberitahu di negara Iran adalah negara Islam dalam 90% dan ada lagi di agama lain di negara sana. Dan untuk kali terakhir, kata-kata saya, terima kasih untuk anda semua telah tengok video ini. Harap anda enjoy dan pada masa pergi ke negara Iran, dan kami akan bawa anda ke sana kalau ada rezeki. Yes. Dan untuk yang terakhir sekali, saya ingin katakan okey, untuk kata-kata terakhir saya, hari ini menanam jagung, hari esok menanam serai. Hari ini kita berkampung, hari esok kita bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.